والصلاة والسلام على الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Al-Ajurumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sanhaji rahimahullahu taala. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan sambung lagi perbahasan kita, perbahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah. Dan hari ini kita akan masuk bab yang baru, iaitu sambungan daripada semalam, iaitu wa ammal fathatu. Walaupun kita dah ulang sekali lalu semalam, tidak sebenar. Cuma hari ini kita nak detailkan sedikit tentang permasalahan alamat fathah itu, dipanggil kasrah itu, fathah itu jadi alamat bagi khafat. Baik, kita akan sambung pada muka surat 9. Baik, kemudian sebelum tu kita ulang sedikit perbahasan semalam tu berkenaan tentang wa ammal ya. Tu kita kena ulang sikit lah. Jadi kita ambil yang awal lagi, muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tengok muka surat 8, kita ulang balik. Kata musannif, lil khafdi fi mana dia? Walil khafdi salasu alamatin. Ini kita ulang sekali lalu. Baris yang kedua daripada atas, muka surat 8. Baris yang kedua daripada atas. Ni standby saya nak tanya. Ni kita dah belajar istilah tu. Walil khafdi dan sabit bagi khafat itu ada 3 alamat. Yang pertamanya, alamat yang pertama iaitu kata dia al-kasratu. Yang kedua ya. Yang ketiga al-fathatu. Baik, saya nak tanya, ni tanya kat sini dulu. Tak usah masuk lagi. Nanti nak tanya Haja Ina Abdul Hamid. Haja Ina Abdul Hamid. Ada ke? Ya Ustaz, baru masuk Ustaz. Oh, masuk dah kena tanya dah. Tak, jangan takut ni yang lepas ni. Bukan saya tanya. Terkejut saya. Buku pun baru saya Itu saya cakap. Ya, tapi insyaAllah Ustaz. Okey, tak senang dia. Nak tanya senang. Soalan senang dia. Bukan payah pun. Nak tahu faham tak faham Okey, saya nak tanya Al-Kasratu tu. Saya nak tanya Al-Kasratu tu kalimah apa Al-Kasratu tu kalimah apa Haja Ina?
Kasrah. Kalau kasrah tu Kalimah apa tu? uh, kasrah tu kalimah apa ya? Ha. Uh, Ha. yang saya Kalimah tahu apa tu? kasrah tu baris, yang saya tahulah kasrah tu baris bawah Ustaz. Memang pada bawah tu maksud. Saya nak kalimah apa? Dia tu masuk kalimah golongan kalimah apa tu? Ha. Tak apa. Boleh jawab tak? Kalau tanya saya nak bagi orang lain jawab. Tak boleh Ustaz. Tak Okey, nanti mutalaah dengar lagi. lah Okey. Okey, insya-Allah Ustaz. Saya nak tanya Allah Muhammad. Haji Abdul Rahim. Awang kecil. Minta tolong jawab. Ada ke? Ada tapi belum boleh jawab Ustaz. Tapi cubalah Ada. jawab. Al-Kasrah tu kalimah apa tu? Cuba perhati. Dia kalimah apa? Saya tak mau sebut. Kalau bagi clue jawab. Nampak macam isim Okey, kalau isim sebab apa kata isim? sebab dia ada alif lam tu. Ya, tepat sekali. Tu kata-kata kita nak kena Alhamdulillah yakin agak betul. itu Ustaz. Betul. Sebab kita al-kasrah tu kita fikir, ni kalimah apa? Isim. Dia tengok kalau bila saya tanya ini kalimah apa? Dia mesti kena tengok sama ada isim, fi'il, haraf. Baik, kalau kita kata huruf, ada ke tanda pada dia huruf? Tak ada. Ada ke tanda bagi fi'il? Tak ada. Tapi kenapa ada tanda bagi kita kata isim? Sebab apa? Sebab tanda dia masuk alif lam. Falismu yu'rafu bil khafdi. Dulu matan. Wa tanwin wa dukhulu alif wal lam wa huruful khafdi wa hiya min wa an. Sampai habis. Okey, terima kasih banyak Haji Abdul Rahim. Nampak? Saya nak tanya tu nak bagi faham dulu. Kenal tak kalimah apa isim ke haraf? Itu basic itu kena tahu dulu. Ini isim ke, ini fi'il ke, ini haraf. Dia kena tahu tu dulu. Kalau tak tahu tu jadi susah sikit. Kita tak lagi lebih jauh lagi. Habis tu baik. Baik. Tengok, saya nak tanya lagi. Ini kena banyak tanya ini sebab saya lupa nak beritahu lupa nak istihar kan. Pada setiap hari Rabu, saya rasa kalau saya istihar ni Rabu ni mesti ramai tak masuk ni. Mesti Rasa ramai dah tak kita masuk. tandas lah pula. Hari Rabu ni saya nak beritahu awak, setiap hari Rabu saya akan banyak mengulang dan banyak bertanya. Minta maaf banyak-banyak lah. Cuma kita bukan ada ujian, peperiksaan tak ada. Tapi nak bagi faham. Saya tetapkan sendiri maksudnya hari Rabu tu kita baca kitab juga. Tapi cumanya kita nak tanya kefahaman tu. Apa yang kita dah belajar dulu yang lama-lama tu nak tengok. Nak beritahu nampak faham tak faham. Okey, baik saya nak tanya lagi. Nanti jap. Haja Mahina Syahabudin. Boleh jawab ke? Haja Mahina. Dah sihat dah ke? Nak tanya ni. Saya masuk terdengar, saya tidur Ustaz, tak sihat lagi. Okey. Saya dengar je, tak sihat Okey. lagi. Okey, Tidur. selalu kan Haja Mahina kita jawab. Nanti satu tapi masa tak saya akan pula. sihat. Saya dengar je. Okey, Terima baik. kasih. Okey, saya nak tanya Hajah Nur Aini Keling. Hajah Nur Aini Keling. Saya nak tanya Allah Muhammad. Alamatin. Itu kalimah apa tu? Alamatin. Kan ada walil khafdi salasu alamatin. Alamatin tu kalimah apa tu? Baris keberapa Ustaz? Kalimah apa? Muka surat sama, muka surat 8. Baris yang kedua dari atas. Alamatin. Itu kalimah apa tu? Alamatin. Tak jumpa? Ada. Muka surat 8 baris yang kedua daripada atas. Walil khafdi salasu alamatin. Huruf. Saya cuba huruf. Alamatin tu huruf. Alamatin tu huruf. Macam mana nak kenal huruf? Dia huruf lah. Alamatin tu huruf. Alamatin. Saya tak apa nak tepat mana tu kalau kata huruf. Tak apa, saya nak tanya. Saya nak tanya Umi Hafizah. Umi, tolong sikit. Alamatin tu kalimah apa tu? Umi Hafizah. Alamatin. Dah angkat tangan dah. Dia nak jawab. Okey, Umi Hafizah. Alamatin tu kalimah apa tu?
Tak boleh jawab lagi, tak apa. Dengar dulu. Lupa. Selalu lama tak sebut nama. Hajar Normah Darus. Ingat nama. Hajar Normah Darus. Ya Ustaz. Alamatin tu kalimah apa tu? Dia tanda Ustaz. Saya tanya kalimah apa? Macam tadi lah, kasrah tu dia ada orang jawab dah. Okey, alamatin ni kalimah apa? Tak dapat jawab lah Ustaz. Cuba Ustaz. Okey. Saya bagi Hajar Mili jawab. Okey, jawab Hajar Mili. Hajar Mili, Isim jawab. jamak Ustaz. Isim jamak muannas salim. Baik, kenapa kita kata dia isim? Sebab dia menerima tanwin. Ya, betul. Tepat sekali. Sebab dia menerima tanwin. Kan kita dah tengok dalam matan jumlah. Falismu yu'rafu bil khafdi. Maka bermula isim itu dikenal akan isim itu dengan khafat, dengan baris bawah. Dengan sebab dia baris bawah itulah kita kata dia isim. Alamat itu alamat pada dia. Lagi pula wa tanwin. Lagi pula kita kenal isim itu dengan tanwin. Nampak? Sebab tu tak ada lilam kita bagi tanwin alamatin. Jadi ada dua Kalau alamat alif kat situ. dengan ta tu Ustaz. Ya. Kalau sebab alif dengan ta tu. Alif dengan ta tu jamak panggil isim juga. Jadi banyak tanda kat dia tu, ada banyak tanda kat situ. Habis. Okey, cukup. Tu yang kita tanya benda-benda lepas tu kita nak tanya tu dah cukup. Okey, baik. Ini nampak ramai dah boleh jawab ni. Bila saya sebut apa kalimah ini, kita akan tergambar tiga perkara je dalam fikiran kita. Sama ada isim, fi'il ataupun huruf. Kena ingat baik. Kemudian kata musannif, dia kata ada tiga alamat, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Ni kita dah bahas. Fa ammal kasratu, ni ulang balik secara lalu. Adapun bermula kasrah itu, tengok kitab tengok kitab. Cuba tengok kitab. Berarti tengok kitab Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Maka adapun kasrah itu baris bawah. Maka adalah ia kasrah itu jadi alamat bagi khafat. Dia jadi alamat khafat pemanggil, jar pemanggil. Kalau esok jangan kita keliru Orang kata ni apa ni? Nasi air. Apa ni nasi air? Bubur. Benda sama. Orang kata khafat tu apa? Huruf jar. Khafat pun dia. Ya, Haji Fatimah. Muka surat berapa Muka surat 8 lambat baris yang ketiga. Lambat sikit, tadi ada kelas lain. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, baik. Tengok kitab. Fa ammal kasratu, maka adalah kasrah itu, maka adapun kasrah itu, maka adalah ia kasrah itu jadi alamat bagi khafat. Bila sebut khafat, tergambar dalam fikiran kita apa? Dia tu sama ada kita panggil jar pun dia, khafat pun dia. Tengok. Dia jadi alamat bagi khafat pada 3 tempat. Pada 3 tempat. Mana 3 tempat? Dia jadi alamat pada 3 tempat. Yang pertama, fi salasati mawadi'ah. Pada 3 tempat, iaitu yang pertama, fil ismil mufradi. Pada isim mufrad. Al-munsarifi. Ni. Isim mufrad yang terima tanwin. Itulah yang berbaris 2. Maksudnya yang boleh terima tanwin. Itu kita dah bahas. Yang kedua, jamak taksir al-munsarifi. Jamak taksir yang boleh terima tanwin. Yang ketiga, jamak mu'annas salim. Kita dah bagi contoh jamak mu'annas salim. Marartu bil muslimati. Bila sebut jamak mu'annas, dia tak ada munsharif dah. Habis. Wa ammal ya, ni semalam kita belajar. Ada pun bermula ya itu. Fatakunu, maka adalah ia ya itu jadi alamat bagi khafat.
fi salasati mawadi'ah, pada 3 tempat. Mana dia? Fil asma'il khamsati wa tasniyati wal jam'i. Baik, saya nak tanya. Ni kena tanyalah sebab benda kita dah berulang semalam. Saya nak tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hajah Zaliha Umar. Ada ke tak? Hajah Zaliha Umar. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, Belum boleh. ready Okey. ya. Belum ready Baru lagi. masuk. Allah Akbar. Baru masuk. Okey, tak apa. Dia tidak dah nak ada tu. isti'dad. Persediaan tu tak ada lagi. Isti'dad, persediaan tak ada lagi. Tak apa, biar dulu. Dia kena ada Okey, isti'dad. Okey, baik. Tak apa. Saya nak tanya, Allahumma salli ala Muhammad. Kak Rozita Ismail. Tu ingat dah nama. Kak Rozita Ismail. Ada ke tak ada? Ada Ustaz nak tanya. Ada. Okey. Saya cubalah. Apa dia isim 5? Apa dia isim 5? Tim 5. Abuka, akuka, hamuka, puka dan zumali. Wah, Zumali itu dia panggil isim 5. Itu dipanggil isim 5. Baik, terima kasih banyak. Baik, kemudian itu dia kata semalam kita dah bagi contoh, marartu bi abika, berjalan aku dengan bapa engkau. Aku berjalan dengan ayah engkau. Tu kalau bahasa kita lah. Apalah tu? Wa tasniyati, dan tasniyah. Tasniyah ni kita panggil musanna. Kita panggil musanna pun dia, tasniyah pun dia. Benda sama. Baik, saya nak minta contoh pada Allahumma salli Muhammad. Saya nak tanya Haji Zulkifli Akil. Baru tanya, nanti dia keluar dah lah. Nanti saya tanya seorang lagi. Saya nak tanya Allahumma salli Muhammad. Haji Safar Jaiz. Baru ingat. Haji Safar Jaiz. Ya Ustaz. Ya. Contoh untuk contoh dia. Untuk bersama marartu bizaidani. Bizaidaini. Daini, maaf. Zaidani tak mau. Zaidani itu pada ketika rafak dengan alif. Pada ketika khafat dengan nasab, dia mesti khafat dengan nasab dengan ya. Tu kena ingat. Dia tak boleh cakap marartu bizaidani, tak boleh. Dia akan cakap marartu bizaidaini. Tu nasab Ya, dengan Ustaz. khafat dengan ya. Zaidaini, ya. Zaidaini itu khafat dengan kalau alif itu dipanggil rafak dengan alif. Contoh kita kata qama az-zaidani, berdiri oleh 2 orang Zaid. Tu Zaidani, ada alif. Tu tak apa. Tak apa, dah cuba tak apa. Okey, baik. Saya nak tanya lagi wal jam'i. Baik. Allahumma salli. Hajar Rashidah Salim. Ni tak pernah tanya ni. Akhirnya tersebut juga nama aku hari ni. Tak apa. Hajar Rashidah Salim. Takut nak jawab. Ustaz tak pernah sebut nama aku ni, tiba-tiba sebut nama ni apa ni? Tak boleh jawab, tak apa, biar dulu. Lagi pula saya nak tanya. Ada boleh jawab? Okey. Maaf Ustaz, belum hajar lagi. Ya? Boleh buat persediaan lagi? Belum hajar lagi. Okey, tak apa. Mai dengar dulu Salam Saya Ustaz. dah tanya. Wah, macam mana nak jawab? Tak boleh, saya baru masuk. Okey, tak apa. Habis Tafkaful Fiddin tadi. Seorang lagi. Ni semalam ada orang tanya saya. Tu, Umi Hafizah nak tanya. Dia angkat tangan dah. Daripada tadi angkat tangan, tak ada jawab lagi. Ya, Umi Hafizah nak jawab. Tadi saya nak angkat tangan macam mana? Kau tak tahu nak tekan nak jawab?
Nanti tolong apa tu minta Kak ini tolong bagi tahu macam mana cara nak buka speaker. Ada setengah tu tak tahu. Minta tolong Kak ini tolong bagi tahu dalam message. Dah boleh buka dah. Soalan apa Ustaz? Orang baru Umi. masuk. Umi Hafizah ada tak tu? Umi Hafizah boleh jawab? Tak Soalan ni apa Ustaz? Soalan dia saya tanya. Jamak. Bila sebut jamak apa di sini? Jamak muannas salim Ustaz. Jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim. Jamak apa? Betul tak Ustaz? Muzakkar salim. Ya betul, tepat sekali. Kalau jamak salim tu tepat. Betul dah. Tepat sekali. Baik, ada dua angkat tangan tadi. Tak sabar-sabar nak jawab. Hajar Rashidah Salim, tolong bagi contoh bagi jamak muzakkar salim. Hajar Rashidah Salim. Dia angkat tangan pula dah. Apa contoh bagi jamak muzakkar salim? Hadartu bil muhandisina. Apa? Hadartu bil muhandisina. Hadartu bil muhandisina. Boleh hadir oleh aku dengan oleh bersama dengan orang engineer. Boleh, tak apa. Cepat sekali. Okey, terima kasih banyak. Okey, habis. Ini kita nak masuk tajuk baru dah ni. Ni dia agak rumit sedikit. Tapi rumit pun tak apa, saya nak bagi mudah. Saya tak mau cerita semua. Sebab akan datang dia akan cerita juga. Dalam matan Jumiah ni dia ada tempat-tempat dia. Bukan semua kita boleh cerita sampai level sampai tinggi tak. Seperti mana yang saya bagi tahu sebelum ni. Matan Jumiah ni dia ada 3 peringkat. Satu peringkat beginner. Satu peringkat yang kedua dipanggil peringkat pertengahan. Interim apa? Saya pun tak tahu dah bahasa orang putih panggil apa. Satu peringkat permulaan. Satu peringkat pertengahan. Satu peringkat pengakhiran. Kita punya peringkat matan Jumiah ni peringkat yang bawah sekali. Beginner Ustaz, beginner. Kita ni walaupun kecil tapi dia ada peringkat banyak. Apa? Peringkat beginner. Beginner. Intermediate. Yang ketiga? Advance. Okey. Kitab matan Jumiah dia ada 3 level sebenarnya. Kalau ikut huraian. Dalam kitab sama je semua. Tak ada berubah apa. Tapi kalau disyarahkan tu dia ada 3 peringkat. Jadi saya nak syarahkan untuk beginner dulu. Kalau kita syarahkan dalam peringkat intermediate, itu akan datang. Sebab apa? Nanti bila kita baca sekali lagi, nanti saya akan hurai secara tinggi sikit. Kitab ni tak, saya dulu mengaji 2 kali kitab ni. Mengaji 2 kali. Tapi peringkat tak samalah. Satu peringkat beginner mula-mula. Saya dulu belajar peringkat intermediate terus. Beginner tak. Lepas tu terus advance. Saya dululah. Adapun tuan-tuan kita belajar beginner dulu. Lepas ni baru kita. Okey, baik. Wa amal fathatu ni saya nak terangkan secara beginner, bukan advance, bukan intermediate. Baik, tengok Wa amal fathatu. Adapun bermula fathah itu, ni kena ingat. Fatakunu. Maka adalah ia. Ustaz tak dengar, tak ada suara. Tak ada suara ni, tertekan nak ni. Tak maaf. Wa ammal fathatu, adapun bermula fathah itu, maka adalah ia fathah itu jadi alamat bagi khafat. Khafat ni pun panggil khafat, jar pun panggil juga. Jangan rasa keliru Bila sebut khafat, jar pun dia juga. Cuma lafaz yang berbeza. Makna dia sama. Lafaz dia berbeza tapi makna sama. Bubur dengan nasi air. Dia punya lafaz berbeza. Tapi tengok benda sama je. Contoh. Tengok cangkul. Berbeza dari segi bahasa.
cok dengan cangkul. Apa itu cok? Cangkul. Apa itu cangkul? Cok. Tengok rupa sama je. Itu juga jar dengan khufat. Cuma yang bezanya khufat, ni nak tanya. Hajar Rahayu. Khufat ni bagi ulama mana? Yang sebut khufat ni? Terkejut dia sebut nama dia. Tak ingatlah Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu? Hajar Rohana. Khufat ni bagi ulama siapa? Kufah. Kufah. Jar? Jar Basrah. Jar bagi ulama Basrah. Tepat sekali. Terima kasih. Kena ingat Ajar Rayu. Bila sebut khufat, penggunaan khufat itu bagi ulama Kufah. Adapun penggunaan bagi jar itu penggunaan bagi ulama Basrah. Tulis siap-siap. Jadi kedua pun tak apa. Saya main sebut nama ni, main petik nama kan. Tak tahu orang sedia tak tahu. Habis itu. Maka adalah ia fathah itu jadi alamat bagi khufat. Dekat mana tu? Jadi alamat tu? Ni tengok. Fil ismil ladzi la yansarif. Pada isim. Kena ingat isim. Bila sebut isim, tak masuk ada jar, tak masuk fi'il. Kalau saya mengaji bahasa Petani tu, duk gua ada gini. Kita masuk sepak tu bi harah, sepak tu bi fi'il. Maksudnya kita fokus pada isim je. Jangan masuk fi'il, jangan masuk huruf. Sebab tu kata pada isim. Pada isim allazi la yansarifu. Pada isim yang menerima baris dua. Tulis. Yang terima tanwin. Dia tak terima tanwin. Sekejap lagi saya nak bagi contoh. Mana contoh dia? Ni. Semalam tak ada bagi contoh sebab kita dah lewat. Ini kita tumpu yang ni. Tengok. Contoh. Al-ismul ladzi la yansarif. Semalam Ustaz bagi an Aisyah kan? Tapi ni itu semalam jumlah tu tak penuh. Ni nak bagi jumlah yang saya nak bagi apa? Ayat yang penuh lah. Al-ismul ladzi. Semalam pun betul juga. An Aisyah boleh juga. Tapi nak bagi yang penuh je. Kekok sikit tulis waktu stand ni. Al-ismul ladzi la yansarif. Misalnya Zahabtu. Zahabtu bi Ahmada. Contoh saya ni Zahabtu bi Ahmada. Tulis siap-siap. Ni contoh yang ni. Nak baca bi Ahmadi tak boleh. Nak baca bi Ahmadan tak boleh. Nak baca bi Ahmadu tak boleh. Tengok. Zahabtu pergi oleh aku dengan Ahmad. Aku pergi dengan Ahmad. Aku pergi bersama Ahmad. Pergi mana tu kita tak mau bahas lah. Okey, panjang sikit lah. Zahabtu bi Ahmada ila madrasah. Ni semua masuk. Ilal madrasah. Ni semua ada. Dalam ni jumlah ni isim, fi'il, ahraf. Semua ada.
Pergi aku dengan Ahmad ke sekolah. Ilal madrasah. Tak apalah, sekolah tu dah biasa kita orang semua dah bukan nak pergi sekolah dah. Tak apa, saya padam. Tak mau pergi sekolah lah. Ilal. Nanti jap, saya nak tulis. Ilal masjidi. Sekarang ni semua pasar dah buka. Ilal suki. Pergi ke pasar. Okey. Pergi ke pasar. Pergi oleh aku dengan Ahmad. Kalau cara pondok dia terjemah gitu. Pergi oleh aku dengan Ahmad ke pasar. Aku pergi dengan Ahmad tu pergi ke pasar. Contoh tu contoh. Baik. Yang kita nak mana? Kita terjemah tu. Yang kita nak apa? Ismul lazi la yang sorif. Ismul lazi la yang sorif ni panggil Ahmada ni. Ahmada. Ahmada. Ahmada ni dia panggil ismul lazi la yang sorif. Apa dia? Isim yang tidak terima tanwin. Sebab di sana tidak ada tanwin. Dah saja. Dan juga dia tidak masuk alif lam. Nak baca bil ahmada tak kena. Tak tepat. Kalau ada alif lam pun tak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Ustaz. Nak tanya sikit lah Ustaz. Ya, Haji. Kalau Ismul Mansurah tu dia masuk dalam ni ke Ustaz? Yang macam Mustafa tu. Masuk? Mustashfa. Contoh, Mustashfa. Hospital. Mustafa. 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 Dia masuk ismul lazim juga. Masuk juga ya? Dia isim dia masuk ismul lazim sorif. Dia masuk dalam kalimah ajam. Dia isim mansurah Ustaz kan? Dia isim mansurah. Mustafa ismu al-maksurah. Baik. Termasuk juga lah kita. Dia masuk juga. Ya, Mustafa tak boleh macam Mustafi, tak boleh. Kalau alif lam tak boleh masuk. Dia banyak kalau alif lam pun al-Mustafa juga. Mustafa. Dia Mustafa dia tak minta maaf Haji, minta maaf saya silap. Mustafa dia tak masuk dalam ismul lazim sorif, dia masuk isim maksur. Dia macam masuk al-Fatah tu. Ya. Ni kok. Al-Fatah al-Mustafa. Tapi dia tak masuk ismul lazim sorif. Dia ismul lazim sorif ni isim yang tak terima tanwin tu maksudnya bukan pada semua kalimah. Ni nampak saya kalau orang dah tanya sini saya nak kena terang satu-satu pula tu, kena terang 9. Dia ada 9 ni semua tu. Tapi hukum dia fathah jugalah Ustaz ya. Tapi fathah dia panggil fathah muqaddarah. Nampak ni? Okey. Dia panggil fathah muqaddarah. Dia takdir andaian sajalah. Okey Kalau dia khafat, dia panggil khafat, dia panggil kasrah muqaddarah. Nampak je Ya, okey. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi Ahmadah ni dia tak terima tanwin. Dia tak terima masuk alif lam. Nak kata bil Ahmad boleh. Alif lam pun dia tak terima. Kalau isim maksur, itu boleh terima alif lam. Al-Mustafa, Al-Fatah boleh. Ahmadah nak terima alif lam pun tak boleh. Nak terima tanwin pun tak boleh. Nak baca bi Ahmadun tak boleh. Nak baris bawah pun tak boleh. Tengok. Baik, berarti Ahmadah ni dia panggil ismul lazim sorif. Adapun ba ni dia panggil harajar. Ba ni panggil harajar. Ahmada. Kenapa tak baca Ahmadi Ustaz? Kan masuk ba tu. Kan kena baca kasrah? Tidak. Dia panggil, dia bacakan dengan fathah. Fathah ni jadi alamat bagi khafat. Fathah ni, nampak fathah ni? Alamat bagi khafat. Alamat khafat. Da tu kan pada atas tu dia panggil alamat khafat.
Nak baca bi Ahmadi asal tak boleh Ustaz. Dia panggil ismul lazi la yansarif. Kalau saya tak mau detailkan, kalau detailkan lagi kita rasa payah lagi. Dia kalau nak detailkan lagi masuk dalam bab dalam intermedium. Jangan risau kitab ni kalau kita habis kita pusing balik. Tapi peringkat yang seterusnya. Walaupun nampak mada dia. Dia Ahmad saja ke Ustaz? Yang lain tak ada? Contoh lain. Banyak lagi je. Dia ada 9 semua je. Okey. Dia ada 9 semua. Ahmadan ni dia masuk salah satu wazan fi'il. Okey, tak apalah. Kalau dah tanya banyak ni, saya masuk terus lah. Tapi kalau pening, kita boleh ulang balik. Tak apa, kita masuk sikit lah. Okey, saya padam semua. Baik, ya. Maknanya untuk yang Fathah ni, Fathah alamat khafat bagi isim tak terima tanwin ni, maknanya dalam bab ni kita kena hafal yang 9 tu lah. Termasuk yang satu yang Ustaz dah terang ni. Sebab dia memang ada yang tu je, tak ada yang lain. Ini salah satu. Okay, Semalam Aisyah tu salah satu juga. Okey. Tak apa. Kalau dah macam tu, saya kena tengah hafal dia ni. Dengar dulu Dan kalau nak tengah sampai habis, boleh tak ada masalah. Tapi mungkin kita rasa macam payah. Tapi tak ada masalah kalau saya nak tengah satu. Tapi cuma mungkin agak, yelah pas-pas ni saya tak boleh tengah semua. Tapi kita nak bagi kenal dulu. Tak payahlah terang semua. Ni orang yang beginner yang merangkak ni. Betul tak? Ustaz ikut. Saya terang apa yang dalam kitab dulu. Buat satu. Okey Tak apa. Siapa yang nak intermediate dengan advance tu pergi kat kelas mutasajidat. Okey, baik. Sekarang ni saya tak mau terang 9 tu. Kita terangkan dalam kitab dulu. Dalam kitab dia kata apa? Dia panggil alamat khafat itu alamat minta maaf. Fathah itu jadi alamat bagi khafat. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak dalam kitab. Baik. Kita punya nak apa ni? Ahmada ni. Ahmada ni dikatakan ismul lazi la yansarif. Okey, nama dia apa? Dia ni maksud panggil wazan fi'il. Apa tulis nanti saya nak terang. Ahmada ni dipanggil wazan fi'il. Waznul fi'li. Waznu fi'li. Wazan fi'il. Kenapa wazan fi'il? Wazan ni apa? Timbangan bagi fi'il. Ahmada ni dia ambil daripada perkataan apa? Af'ala. Baik, saya nak padam. Boleh tak? Nak padam. Dah tulis ke belum? Belum habis. Ustaz. Okey. Tulis dulu. Waznu apa Ustaz? Fi'il. Waznul fi'il. Waznul fi'li. Wazan fi'il. Okey, thank you. Okey, sekarang ni saya nak padam boleh tak? Boleh. Boleh? Okey. Saya padam Okey, dia Ahmada ni gini. Okey, Ahmada. Ahmada ni marab tu bi Ahmada tadi kan? Kita tengok. Nanti ya. Ni dia nak lambat sikit Ni sebab benda payah. Zahab tu maksud apa Ustaz? Zahab tu artinya? Wazan ni timbangan. Wazan ni timbangan. Kan, zahab tu pergi oleh aku. Oh, zahab tu pergi oleh aku. Aku pergi. Nah, ni saya terjemah bahasa pondok Sebenarnya aku pergi dengan Ahmad. Kan senang ayat tu. Tapi cuma kita ikut ibarat macam kitab Jawi jugalah. Kita aku pergi dengan Ahmad. Jadi Ahmad ni dia panggil
Asal wazan ya. Wazan ni timbangan. Timbangan dia tu daripada af'ala. Kalau orang belajar ilmu sarf banyak af'ala. Tu dia. Af'ala. Asalnya ahmada. Baik. Kenapa tak cak ahmadu? Sebab dia atas wazan af'ala. Apabila dia masuk huruf jar, maka alamat khafat dia mesti fathah. Nak baca ahmada. Sebab apa? Atas wazan af'ala. Nampak? Lepas tu panggil ahmada tu atas wazan af'ala. Sebab tu dia panggil wazan fi'il. Waznu fi'li. Wazan ni dia panggil timbangan. Ukuran. Wazan. Kita timbangkan Ahmad itu dengan af'al. Kita timbangkan. Sama tak? Sama tu. Ya, Haji. Tapi Ahmad ni dia bukan fa'il lah Ustaz. Ahmada ni. Bukan dia fi'il, dia isim. Tapi dia ambil daripada timbangan fi'il. Dia bukan fi'il, dia isim. Tapi dia ambil timbangan daripada wazan fi'il. Wazan fi'il ni dipanggil af'ala tu. Bukan kita nak fi'il tu tak. Dia timbangan dia sama. Oh, sama. Okay. Sama dia tu seperti fi'il. Timbangan tu seperti fi'il. Tapi kalau dalam isim Ahmad tu isim. Tapi kalau dalam fi'il Ahmada ada tak? Ya? Tak, kalau dalam isim Ahmada ada tak? Daripada Hamada tu. Ahmada ada tak? Dalam isim. Dalam isim. Ini Ahmad tu memang isim pun. Ahmadu nama-nama orang. Dalam fi'il ada tak Ahmada? Dalam fi'il ada juga. Tapi ini sebab sebab apa? Ahmada tu kalau dalam fi'il pun ada. Tapi Ahmada di sini dengan isim sebab masuk huruf harajah, dia kena tengok koordinah dulu. Kalau kita tanya Ustaz, Ahmada ni bukan fi'il ke Ustaz? Ya. Kalau semata-mata Ahmada, kalau tak, dia ada dua kosak niat. Kalau Ahmada tu kalau dia tu memang dengan fi'il, kita niat fi'il. Tapi kalau dia tu mesti masuk huruf ba, tu dah jadi isim lah. Sebab ba tu harajar. Isim majrur lah. Ni sekarang kita cerita bukan fi'il lah. Kita nak cerita dia ni isim. Sebab apa? Dia masuk huruf ba. Kalau tak ada masuk apa-apa, dia panggil Ahmadu. Kok tu pula dah. Itu isim. Ni Ahmada ni sebab dia ambil pada wazan af'ala. Sebab apa? Sebab ba ni huruf jar ni. Ni payah sikit ni. Ni cakap payah sikit ni. Sebab tu saya tak mau terang yang ada 8 perkara lagi tu. Saya terang hak ni dulu. Dia sebab dia jadi Ahmada ni sebab apa? Kita tambah ba kat sini. Ni ba. Bi Ahmada. Kalau tak ada ba tu, dia tak baca baris atas. Dia akan baca baris bawah. Ahmadu. Nama orang. Jadi Ahmad tu nama orang. Nampak? Apa nak tanya boleh tanya kat sini. Apa yang tak faham kat sini boleh tanya. Sebab dia ambil timbangan. Ya, Ajar Ayu. Saya nak ulang balik. Okey, yang saya faham macam ni betul tak Ustaz? Ahmad tu dia memang kalimah isim. Tapi apabila masuk huruf jar, dia mesti baris atas dan dia dikenali sebagai wazan fi'il. Sebab ada ba kat depan tu. Macam tu? Ya, betul. Sebab dia ada korinah, dia ada sebab dia. Dia panggil penyebab dia. Kita panggil i'rab dulu I'rab dia apa? Penyebab dia. Dia panggil amil. Dia panggil amil dia. Amil, penyebab dia, pengubah dia. Kalau tak masuk ba, dia tak jadi Ahmadah, dia jadi Ahmadu. Tapi kenapa jadi Ahmadah Ustaz? Sebab ba tu kan rajab. Maka dia khafat. Bila khafat, alamat khafat dia apa? Fathah. Sebab apa fathah? Sebab Ahmad ni dia panggil ismul lazi la yansarif. Itu antum tu kan? Kita tinggal lah. Macam mana? Sebab Ahmad ni dipanggil ismul lazi la yansarif. Isim yang tidak menerima tanwin.
Kena ingat tu. Ahmad ni dia panggil isim yang tak terima tanwin. Nak baca bi Ahmadan tak boleh. Ya, Hajar Fatimah. Saya tak faham yang timbangan dengan ukuran tu. Ukuran dengan timbangan sama. Tak, maksud dia macam mana Okey, macam ni. Contoh kita kata, dia punya bahas tu, af'ala tu maksud dia ambil daripada apa? Ahmad tu dia ambil daripada ukuran daripada af'ala. Ibaratnya kalau orang engineer, dia buat satu petak tu, lepas tu dia tiru. Tapi bukan dia macam nak cakap dalam bahasa Melayu kita, dia panggil ukuran, maksud timbangan. Acuan. Ustaz, acuan. Acuan, ya betul. Acuan dia tu. Dan soalan kata Ahmad ni dia ambil daripada acuan af'ala. Tu dia ingat. Istilah dalam ilmu bentuk pun boleh Ustaz, bentuk dia. Af'ala. Bentukan baris tu. Ahmada. Af'ala. Walaupun huruf berbeza tapi acuannya sama. Nampak lagi Hajar Fatimah? Okey, baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz, Ya, okey. Mama Mala. makna apa Ustaz? Yang mana? Af'ala, apa makna af'ala? Af'ala ni dia membuat, tapi kita tak mau terjemah makna dia. Af'ala ni maksud membuat. Memperbuatkan, tapi dia tak asli makna kita boleh faham tu tak? Af'ala Maksud ni dia kalau dalam acuan dalam tu dia wazan. panggil af'ala. Acuan tu lah dia panggil af'ala. Af'ala ni nak cakap, bukan nak maksud dia terjemah makna af'ala tu bukan acuan Kita cuma nak bagi faham kata Ahmadah tu dia ambil daripada acuan af'ala. Kalau terjemah makna af'ala tu lain, itu memperbuat. Oh. Okey. Nampak Okey, baik. Maknanya Ahmad tu dia pelaku kan Ustaz? Itu kita tak mau terjemah mana sebab itu kalau dalam musyarah dia kena cerita pula. Cumanya nak cerita Ahmadah ni ambil acuan daripada Paris dia tu ambil dari situ. Acuan dia. Minta maaf Ustaz. Line saya ke ataupun Ustaz sebab macam putus-putus lah bila Ustaz bercakap dia jadi macam tak lambat jadi macam tersekat. Line saya okey ke semua orang? Okey. Boleh. Okey Ustaz. Putus-putus. Lain tempat kot. Saya pun putus-putus. Saya dengar okey je. Ustaz. Okey, kalau ada orang dengar maksudnya saya pun okey lah. Ustaz, dia sikit tak berapa perasan sangat. Sikit-sikit. Sikit-sikit Ustaz, sikit-sikit. Ustaz. Perasan sangat. Ustaz. Dah sangkut dah. Tu dia dalam gua pun ada, orang punya dalam gua. Cikgu fikir punya dalam gua tu. Tak tahu cakap dengan siapa tu. Ustaz. Ya. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Boleh bagi tahu sikit ni. Saya terputus tadi line dia. Ahmadah diambil daripada acuan apa tu? Ahmadah diambil daripada acuan? Af'ala. Ya, okey. Ya, okey, terima kasih. Kenapa saya punya internet ni tak tahu lah. Baik, semua okey kan? Okey, clear. Af'ala. Ustaz berdengung. Dah tak okey balik. Ustaz Kalau tutup mic kan? Af'ala ni kita bukan. Tolong tutup mic je semua. Okey, baik. Af'ala ni Af'ala ni dia kita bukan maksud dia acuan kena faham. Dia nak kata Ahmadah tu diambil daripada acuan af'ala. Kalau di semata-mata maksud af'ala tu maksudnya memperbuat. Dia panggil bina ta'diyah.
Kalau dalam ilmu saraf, memperbuat apa Ustaz? Jangan tanya saya memperbuat apa. Kita bukan nak maksud dia. Ibaratnya kita belajar orang putih. Kita cakap de tu apa de? Payah juga nak terjemah THE tu, de tu. Ibaratnya macam tu orang putih. Dia bukan nak af'ala tu bukan nak pada maksud dia tu tak. Bukan nak pada terjemah. Kita nak cakap Ahmad tu dia ambil dari acuan af'ala. Kan ada setengah bahasa orang putih kan tak boleh terjemah. Dia nak faham. Okey, de tu apa de ni untuk saya tak mau masuk kalimah de, saya nak diri de tu apa maksud dia. Nak terjemah payah juga tu. Kadang-kadang cikgu orang putih pun nak terjemah de pun tak boleh terjemah. Siapa faham de tu apa? Jangan buat ayat, saya tak mau ayat, saya nak diri de. Macam tu juga af'ala. Kalau kita cakap af'ala tu maksud asal maksud perbuat, kita tak faham lah. Ustaz, kita sebut pattern Ustaz. Pattern lah kita. Pattern. Kalau ni pattern. Cuba tanya Ustaz. Ya, dia juga. Saya tak faham lagi lah kenapa Ahmadah tu dia tak menerima apa tu tanwin apa semua tu. Sebab dia kan isim kan? Dia tak terima tanwin sebab dia tu dia panggil wazan fi'il. Kerana dia tak panggil. Macam dia pada bila-bila masa ke ataupun pada mana-mana tempat pada bila-bila masa ke ataupun ni arajar ni ba. Arajar. Ba ni arajar. Ya saya. Arajar. Apabila masuk arajar, Ahmad tu dia tak boleh baca Ahmadi, tak boleh, Ahmadu tak boleh. Dia baca Ahmadah je. Sebab apa? Sebab dia ambil daripada acuannya, dari pattern dia wazan fi'il. Pattern dia ambil af'ala. Tu cerita dia. Faham. Dah nampak dah. Dah nampak dah. Kalau saya terang lagi, takut tak faham. Kalau guna contoh lain pun dia masih baris atas lah. Baris atas juga. Asalkan dia ada huruf jar ni. Kalau tak ada huruf jar, tu dah masuk lain dah. Itu macam Ahmadu. Ya. Nampak? Masuk tak? Dia kena tengok sebelum Ahmadah tu kena mesti ada huruf jar. Mesti ada wajib harajar. Sebab selalu kalau ada huruf jar dia baris bawah kan? Sangkut. Ustaz sangkut. Oh, ya ke? Ustaz kena keluar balik kot. Lepas masuk semula. Ustaz hilang. Ustaz freeze. Hijab. Sangkut Ustaz. Okey, jap saya masuk balik. Okey, jap saya masuk balik. Dah okey dah. Pulang balik. Tak dengar Ustaz. Ustaz belum masuk. Macam mana nak dengar? Dah, Ustaz dah masuk dah. Dia nak suruh berhenti dulu tu Ustaz. Sambung minggu depan. Dah masing-masing dah pening dah tu. Dah 12.30 hari ni. Apa lah Ustaz? Celah aku dalam kepala. Tak boleh masuk langsung lah. Tinggal skrin je Ustaz. Tamat kat sini je. Ada boleh bagi tahu apa maksud waznu fi'li? Tu Ustaz dah masuk tu. Maaf semua. Dengar? Dengar, clear. Ustaz macam duduk dalam gua Ustaz. Dia suruh berhenti makan. Dia suruh berhenti makan Ustaz. Dia suruh berhenti makan dah 12.30. Dah 12.30 kan. Tak apa. Baik, nak bagi tahu benda tu lah. Nak bagi nampak dia minta maaf saya ni. Yalah mungkin dia tak dengar Ustaz, sangkut. Tak ada dengar. Hilang terus.
Okey, boleh. Okey, dengar. Dengar Ustaz. Dengar? Okey dah. Okey, clear. Ya, dengar Ustaz. Dengar. Alhamdulillah. Dengar ke? Dengar, clear. Tak sangkut. Hello. Ya, hello. Kami dengar. Dengar ke? Hello, Assalamualaikum. Dengar. Clear, Okey. dengar. Minta maaf, maksudnya handset saya ni dia dah tak letik, tak tahu, mungkin handset lama agaknya. Tag ke, tak apalah. Ni saya guna tag, okey. Oh, tadi guna handset. Ni handset tadi mungkin tak boleh lah, mungkin dia tak support kot. Tak apalah. Panas handset saya. Dia dah. Tak, boleh tak? Boleh Ya, tak? Maksud, saya beri maksud lah. Biasanya dia bila ada baru jadi bawah. Tapi oleh kerana Ahmada ini dalam kategori ismul ladzi yang syaraf yang tidak menerima tanwin yang dipadankan dengan wazan fi'il. Jadi dia masih mengekalkan huruf kasrah tu, fathah tu, walaupun dia sepatutnya dia kasrah. Boleh tak gitu? Nak baca Ahmadi tak boleh? Ya, dia masih kerana dia masih dia mengikut wazan Ahmada tu, wazan fi'il Ahmada tu. Jadi dia masih mengekalkan fathah. Dia tidak boleh kasrah. Ya, betul. Boleh situ tak? Boleh ya. Boleh. Sebab dia jadi Ahmada tu dengan sebab kita mengekalkan pattern yang acuan iaitu daripada af'ala. Bila kita kekalkan af'ala, kenapa tak cak Ahmadu Ustaz? Sebab kita kena ingat, kita sekarang belajar alamat khofat. Khofat itu jadi alamat apa? Fathah itu jadi alamat bagi khofat. Asal khofat kena baris bawah. Contoh tengok dalam okey ni. Contoh dalam kitab cuba tengok. Pada muka surat 8. Sikit lagi pada muka surat 8 baris bawah sekali. Tapi ni bukan yang ni nak cerita. Baris bawah sekali tengok. Fatakunu alam matalil khafdi fi salasati mawadi'a. Asal dia kena baca fi salasati mawadi'i. Tapi kata mawadi'a Ustaz, ini bukan wazan fi'il, ini lain pula. Ini dia panggil sirah muntahajumuk. Ni payah pula dah ni. Ini acuan lain pula, ni acuan lain. Tak apalah, acuan lain ni kita bahas minggu depan sana. Kita belajar satu-satu acuan. Senang. Kita ambil satu pattern, lepas tu bagi contoh. Boleh tak minggu depan? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz, faham. Kalau nak faham hari ni semua acuan memang tak boleh dah. Kita faham acuan hari ni Ahmada atau wazan af'ala. Cukup. Yang penting Ustaz ikut kitab je. Ikut kitab dulu. Kalau Ustaz masuk benda lain, dia jadi confused. Ya, betul. Kalau Ustaz syarah kitab saja, baru boleh faham. Kalau Ustaz masuk bab-bab selepas tu, memang jam lah. Ya, betul jam. Jadi kecelaruan minda. Itu yang jadi lapar cepat nak makan Ustaz. Mama nak satu je Ustaz. Ba tu haraf ja tu kan? Ja ba tu. Ya, haraf ja panggil, haraf khafat apa panggil? Okey. Kalau ba tu ba alif atas saja, tanda atas saja. Lepas tu yang hujung kena atas juga. Dia ba pusing tu. Dia asal ba macam tu. Kalau ba bawah tak boleh. Kalau B boleh, tak ada apa. Dia asal ba, dia kalau ba macam tu pun boleh. Kalau B yang hujung pun kena bawah juga. Yang hujung mana? Hujung ayat tu lah. Kalau macam Ahmadi jadi Ahmadi. Maksud dia macam tu lah. Dia kalau selain pada Ahmada, selain pada perkataan wazan fi'il tadi, maka kita kena baris bawah lah. Tapi bukan semua, nanti tengok balik. Dia ada 9 acuan nanti kita bahas minggu depan. Alright. Sebab dia bila pertanyaan tu yang saya paksa masuk acuan lain tu Haji Kamal Zaman. Sebenarnya nak bahas satu acuan ni je. Dalam kitab saja. Tapi kadang-kadang bila datang soalan tu jadi paksa masuk acuan yang lain. Minta jemaah yang advance tu janganlah tanya soalan yang tak ada dalam kitab. Nanti kita orang lagi lah pening tunggal langgang. Tak apa. Ya, okey, betul. baik. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Ustaz kena apa tu af'ala tu wazan tu kena tahu betul-betul af'ala tu apa.
Ya. Baru dia orang boleh faham. Dia af'ala ni. Amala, alif tu kan. Dia af'ala, dia bukan semua benda kita boleh guna. Itulah. Sebab tu saya kata dia benda ni kalau nak ditikan dia ada dua maksud. Dia ada yang fi'il, dia ada isim. Tapi kalau isim tu kalau kita nisbah acuan dengan ahmada tadi. Dia bukan atas ahmada ni, atas wazan af'ala ni banyak. Dia ada banyak Tapi sebab dia dalam kitab tu saya bagi contoh yang tu jadi ada kemusykilan banyak. Tak apa, minggu depan saya bagi contoh lain pula. Saya bagi 9 contoh, nak bagi nampak semua. Kenapa dia tak boleh baris bawah? Tu je. Kenapa dia tak baca tanwin? InsyaAllah minggu depan kita bahas. Habis. Baik. Nanti tersambung lagi. Wa ammal walil jazmi alamatani. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Kamu zaman tu dia dah lapar. Kamu zaman dah lapar tapi dia nak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dia makan nak banyak lauk. Terima kasih Ustaz. Makan banyak lauk. Dia nak belajar cuma satu lauk je.